JDT menang besar lagi dengan Selangor. Jadi mungkinkah lepas ini kita akan tengok sekurang-kurangnya ada kelab yang mampu menyekat kemenangan besar JDT dalam Liga Malaysia ni. Okay guys, welcome back to my channel. 5 perlawanan, 3 kali JDT menang besar. Yang terakhir dengan Selangor 4-0, yang sebelum ini dengan Kelantan, dan sebelum tu juga dengan Negeri Sembilan 7-0. Jadi bermakna purata gol yang dijaringkan skuad JDT pada 5 perlawanan sebelum ni memang sangat sangat luar biasa. Balik sikit ke belakang, 3 kali JDT melakukan pre-season di Dubai untuk menghadap season yang baru, juga untuk menghadap Liga Juara-Juara Asia. Pada tahun ni juga setiap posisi dalam kelab JDT ni mempunyai 2 pemain yang sama level, sama kualiti dia. Jadi tak ada masalah pada JDT untuk menghadap jadual yang padat. Tak ada masalah seseorang pemain penting tu injured ataupun tercedera, kerana ada pemain yang backup sama level. Itu yang membezakan kelab JDT dan juga kelab-kelab yang berada di Malaysia. Aku tak nampak kelab-kelab lain yang mampu menyekat kemenangan kepada JDT, sekurang-kurangnya menyekat seri. Kerana seperti biasa setiap tahun akan ada kelab-kelab menjadi top 3. Itu pun bila kita lihat pada tactical game ataupun permainan sebuah pasukan tu masih belum mampu duduk selevel dengan skuad JDT. Ini jujur padaku, kerana kalau kita tengok permainan JDT, kita boleh kenal ini adalah gameplay JDT. Ini pandanganku sebagai peminat bola sepak Malaysia, kerana aku juga kecewa bila melihat game JDT bertemu dengan kelab dalam Liga Malaysia ni. Kemenangan akan berpihak kepada siapa? Kita boleh jangka juga setiap tahun berapa piala yang JDT akan bawa balik ke Johor. Takkan kita nak lihat setiap kali JDT main dengan Liga Malaysia akan menang besar. Pertandingan dalam satu piala, contohnya Liga Super, dah tentu kelab-kelab lain akan surrender. Kelab-kelab lain akan cakap kita hanya fokus kepada tangga kedua ataupun tangga ketiga, ataupun untuk layak ke AFC. Jadi ini yang mengecewakan. Apabila berlaku begini, aku takut Liga Malaysia satu hari nanti akan jadi boring, jadi bosan, kerana bila start jawapan musim, orang dah tahu JDT akan dominasi Liga, JDT akan bawa balik 2-3 piala. Jadi bagaimana kelab-kelab lain nak motivasikan penyokong-penyokong diorang, pemain-pemain diorang sendiri untuk merebut setiap kejuaraan yang dipertandingkan dalam Liga Malaysia? Bukan kerana apa, kerana jauh sangat dari segi pengurusan. Aku tengok dari segi konsistensi pengurusan menguruskan kelab, ada segi konsistensi kemenangan, konsistensi setiap pemain-pemain yang ada, motivasi kepada pemain-pemain, mentaliti pemain-pemain, facilities dan juga segala kebajikan komplit dan solid. Ya, kita akui Terengganu antara sebelum ini disebut-sebut konsisten setiap tahun menjadi pesaing kepada JDT, tapi akhirnya pada tahun 2023 ni nampak perubahan apabila ramai pemain keluar daripada kelab, bertukar daripada coach hingga pemain, dan tahun 2023 ni juga membawa diorang ke Piala AFC, dan kita lihat performance Terengganu sangat mengecewakan. Bagaimana nak bersaing dalam AFC sedangkan nak bersaing dalam Liga Malaysia sendiri pun tak lepas. Itu juga dengan KDA FC yang kita tengok tak konsisten, walaupun dibawa coach baru dan full season daripada Terengganu, tapi adunan ramai player baru. Itu yang membuatkan Kedah kena ambil masa yang lama untuk kesefahaman pemain-pemain itu sendiri. Seterusnya Selangor, bila kita tengok pada akhir musim 2022, Selangor sangat compete dengan player-player yang ada. Apabila kemasukan coach Ta Cheng Ho, kita nampak 7 perlawanan akhir Liga semua berakhir dengan kemenangan, dan juga terus dalam Piala Malaysia hanya kalah kepada JDT dalam final. Dan kita jangkakan Selangor satu pasukan yang akan mencabar selain pada Terengganu dan Kedah. Tapi bila lihat game yang terbaru, kalah 4-0 kepada JDT, kualiti game, kualiti player-player yang ada dalam skuad Selangor dan JDT juga berbeza, sangat berbeza. Begitu juga dengan Sabah, pada tahun pertama naik ke Liga Super, dah berjaya duduk ranking kedua Liga, dan akhirnya pada tahun ini konsisten dengan pemain-pemain yang sedia ada, ditambah lagi dengan pemain-pemain yang baru, diadun yang terbaik daripada coach Okim Swi. Kita nampak Sabah juga antara pencabar terkuat JDT, tetapi gameplay dan juga tactical sangat berbeza dengan standard gameplay yang JDT tunjukkan. Itu yang membezakan, kerana JDT adalah standard Liga Juara-Juara Asia. Kerana macam aku cakap awal tadi, TMG ataupun staff coach setting gameplay dan tactical JDT ni hanya untuk Liga Juara-Juara, bermakna standard dan level sangat tinggi berbanding dalam kelab kita di Liga Malaysia. Dan akhirnya JDT sentiasa bernafsu mencari kemenangan, JDT sentiasa bernafsu mencari gol dalam setiap perlawanan, high pressing, sentiasa kejar bola. Dan kalau kita lihat dalam pemain-pemain JDT sendiri, daripada back 4 hingga ke langkah forward, apabila melakukan kesalahan ataupun melepaskan bola pada pihak lawan, pemain itu akan kejar, akan memberi tekanan kepada pemain lawan tu untuk mendapatkan balik bola. Ini juga membezakan
Jujur aku katakan JDT sangat solid pada tahun ini, sangat luar biasa, dan aku bayangkan yang JDT akan kerap menang besar bila berjumpa dengan kelab-kelab dalam Liga Malaysia. Dan kita kena akui, dan Liga Malaysia dan juga pentadbir sukan bola sepak kena buat sesuatu supaya Liga Malaysia ni tak menjadi boring, kerana di awal musim 5 game je dah menampakkan yang JDT akan kekalkan juara Liga. Aku juga sayang bola sepak Malaysia. Aku sayangkan kawan-kawan yang menyokong bola sepak di kelab-kelab dalam Liga Malaysia. Okay guys, kepada yang menonton, terima kasih guys. Jumpa lagi kita di video akan datang. Bye bye.